Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema channel. Ampun tuanku, ribu-ribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Daulat tuanku, dikarhayu tuanku yang di Pertuan Agong. Inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Agong akan bertitah. Agong akan keluarkan titah kepada 222 ahli parlimen. Kita tengok selepas ini adakah berani bangkang, adakah berani untuk cuba persoalkan lagi. Jangan sampai jadi penderhaka. Agong akan bertitah kepada ahli parlimen dalam sesi ini. Sesi parlimen ke-15 untuk panggal ketiga yang dibuka pada Isnin 26 Februari. Bila besok. Bakal menyaksikan titah pertama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ini adalah sesi pertama yang akan menyaksikan Sultan Ibrahim akan mengeluarkan titah kepada badan legislatif. Berdasarkan kalender di laman web parlimen, sesi ini akan berlangsung selama 19 hari. Bermula pada 26 Februari sehingga 7 Mac dan diikuti oleh sesi penggulungan oleh kementerian selama 4 hari bermula dari 11 Mac. Sesi ini juga akan menyaksikan satu pembentangan rang undang-undang, yaitu seperti pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 dan juga rang undang-undang untuk pembentukan sebuah badan kawalan sempadan. Badan kawalan sempadan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober tahun 2023 yang lalu ialah sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan pertahanan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan negara Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sendiri tidak sabar sudah sebenarnya. Saya excited sebenarnya untuk menunggu titah daripada Agong ini yang akan berlaku besok. Pertama yang menjadi perhatian, pastinya menjadi perhatian rakyat, apakah legasi daripada Agong yang lalu, legasi untuk memastikan rasuah dihapuskan, itu akan diteruskan. Pertama. Kedua, apa titah Agong selepas ini berkenaan dengan percubaan untuk mahu rampas kuasa, mengguling kerajaan yang menyusahkan rakyat. Seterusnya yang kita tengok nanti adalah apa titah Agong tentang ekonomi perpaduan negara Malaysia. Apa titah Agong untuk perbuatan manusia yang suka memfitnah. Dan paling penting pastinya kita menantikan nasihat-nasihat titah daripada Agong sendiri kepada 222 ahli parlimen. Harap-harap semuanya ikut apa yang Agong titahkan nanti. Bagaimana dengan anda? Adakah anda juga seperti saya excited untuk menunggu titah daripada di Pertuan Agong ini? Kita harap, kita berdoa semoga di Pertuan Agong akan diberikan kesihatan, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjadi ketua negara Malaysia yang hebat. Ampun tuanku, ribu-ribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Daulat tuanku. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu nota yang bocor, ada satu nota yang berklasifikasi sulit tahap 1 bocor, yang rahsia tahap 1
Tapi itu kita telah terima. Ada satu rahasia betul-betul disimpan supaya tidak bocor. Rahasia ini sebenarnya disimpan supaya tidak bocor, dan rahasia ini sebenarnya kelas 1. Tidak boleh diketahui oleh orang. Tapi akhirnya kita dapat tahu perkara ini. Kenapa? Dan akhirnya karena rahasia yang besar itu bocor, akhirnya kementerian dalam kerajaan sendiri, kementerian luar sendiri telah membuat laporan polis. Persoalannya siapa yang bocorkan? Siapa yang bocorkan sehingga ramai orang tahu? Satu nota diplomatik ini penting. Kalau bocor bahaya, sebab ini antara strategi. Nota diplomatik sulit tersebar. Kementerian luar telah pun membuat laporan polis pada muka. Saya setuju, Kementerian Luar patut untuk buat laporan polis. Orang yang berkenaan ini patut ditangkap. Kementerian Luar telah membuat satu laporan polis susulan penyebaran satu salinan nota diplomatik bertaraf sulit yang diterima oleh Kedutaan Besar Malaysia di Rabat, Maghribi. Kementerian itu berkata, laporan terbabit bertujuan membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut. Berhubung penyebaran nota diplomatik bertarikh 20 September 2023 itu. Beliau berkata, Kementerian Luar sentiasa menekankan kepentingan memelihara kerahasiaan komunikasi diplomatik dengan negara-negara sahabat dan rekan-rekan antarabangsa yang lain. Tambahnya, penyebaran dokumen berkenaan merupakan satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hasil siasatan dalaman oleh kementerian ini mendapati penyebaran itu bukan berpunca daripada pihak dalaman, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi daripada pihak mana nanti ya kita akan tunggu, daripada polis lah. Persoalannya apa sebenarnya dalam nota itu? Apa sebenarnya yang tertulis dalam nota itu? Itu saya pikir yang menjadi misteri sekarang yang perlu untuk dijawab. Menurut kenyataan itu lagi, Kementerian Luar sudah memberi penjelasan berhubung perkara terbabit kepada negara sahabat berkenaan dan menyatakan kekesalan atas perkembangan itu. Katanya, Kementerian Luar juga memandang serius dan amat kesal dengan tindakan penyebaran nota diplomatik terbabit. Katanya, satu laporan polis sudah dibuat bagi membolehkan siasatan dimulakan. Kementerian ini akan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dalam proses ini, katanya. Jadi selepas itu Kementerian Luar juga menggesa supaya tindakan penyebaran dokumen berkenaan dihentikan dengan mengambil kira implikasi yang negatif kepada keyakinan serta kepercayaan komunikasi antarabangsa terhadap image dan integriti Malaysia. Saya pun tidak tahu apa tujuan orang bocorkan ini. Dia tidak tahu bahawa itu ada implikasi besar. Negara-negara luar Malaysia mulai pikir apa selepas ni kepada Malaysia. Itulah kenapa tidak fikir dulu. Terdahulu satu salinan nota diplomatik tersebar dalam media sosial yang dipercayai berkaitan isu seorang lelaki mendakwa sebagai warga Maghribi dan berada dalam jalur keturunan Nabi Muhammad. Itu yang sekarang sedang hangat di pasaran. Denyut nadi suara rakyat, bagaimana channel ini? Bye.